Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat ke persiaran untuk Raja Sulung, Kopi Panas, siaran Bono Channel. Dan hari ini kita berasa sedikit gembira kerana bersama-sama kita pada hari ini ialah Ketua Menteri Datuk Tinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Dan kami akan berbincang mengenai pelbagai isu, pelbagai topik mengenai masa depan Sarawak. Dan saya tidak berseorangan kerana bersama-sama dengan saya hari ini adalah Fellow Kanan Majlis Profesor Negara Dr. Jenderal Amir. Kerana meluangkan masa untuk sesi bicara kita pada hari ini. Datuk genap 4 tahun pada hari ini. 144 hari, 40 hari Datuk Tinggi menjadi Ketua Menteri. Bagaimana Datuk Tinggi melihat perjalanan yang sejauh ini? Alhamdulillah lah, apabila saya mengambil alih daripada Allahyarham Bin Seri Danan Zatul, sebenarnya saya telah menyatakan kepada diri saya bahawa saya akan teruskan usaha yang telah dirancangkan oleh Allahyarham Bin Seri Danan. Sebab ketika itu kita baru saja menang pilihan raya dan saya adalah seorang daripada Adnan Team, dan apa yang telah kita janjikan di dalam manifesto pilihan raya tersebut adalah yang kita kupas bersama dan menjadi agenda pembangunan kita. Walaupun penseri Adnan tidak ada, saya teruskan usaha itu, tetapi saya terpaksa mengubah sedikit haluan dasar dari sudut ekonomi, kerana saya nampak bahawa sepanjang pengalaman saya di dalam Kabinet Negeri Sarawak yang kira-kira 40 tahun, saya nampak bahawa negeri kita ini alhamdulillah mempunyai satu pendekatan yang baik dan juga sumber yang boleh kita tambah nilai bagi kita membangunkan seluruh negeri, khasnya masyarakat di luar bandar, di mana saya nampak bahawa masyarakat kita di luar bandar, walaupun kita sudah merdeka beberapa tahun, tidak mempunyai keperluan asas yang saya lihat sebagai satu keutamaan yang harus kita beri kepada rakyat. Yang penting ialah bekalan air dan juga bekalan elektrik. Selain daripada dari sudut pendidikan sekolah yang lebih orang kata baik keadaannya. Yang satu lagi ialah infrastruktur yang boleh menghubungkan kawasan-kawasan di mana ada kepadatan penduduk. Ini saya nampak bahawa harus kita tingkatkan. Sebab itu yang perkara kedua ialah masa depan anak Sarawak mestilah cerah, di mana ekonomi yang kita bangunkan dapat mengisi keperluan generasi kita yang sudah mempunyai pelajaran. Kerana kalau kita ada mengeluarkan bijak pandai kita tetapi ekonomi kita masih ke bawah, maka mereka akan tidak dapat berkhidmat dalam negeri kita kalaulah ekonomi kita masih ke tingkat bawah, kerana pelajaran mereka ke tingkat tinggi. Sebab itu kita nampak banyak anak Sarawak berkeliaran dan bekerja di luar negeri Sarawak. Ini dua dasar pokok. Sebab itu pada tahun 2017 saya terus lancarkan dasar ekonomi digital. Dan keduanya
saya terus tubuhkan beberapa institusi strategik bagi kita memajukan ekonomi kita ke tahap yang telah saya katakan tadi. Jadi bermakna daripada 2017 sehingga ke hari ini, saya nampak bahawa rancangan besar saya telah dapat saya laksanakan, iaitu asasnya. Dan di samping itu sudah tentu ia berkenaan dana, di mana kita ada mempunyai flexibility dari sudut dana untuk kita membangunkan apa yang telah saya sebutkan tadi. Sebab itu dalam masa yang sama saya melihat apakah peruntukan-peruntukan yang ada di dalam perlembagaan kita, di mana ia akan memberikan advantage kepada negeri Sarawak. Dan ini telah saya laksanakan. Sebab itu kita ada mempunyai masalah dari sudut mendapatkan dana daripada sumber kita, dan akhirnya saya telah memberanikan diri untuk membawakan ini ke mahkamah, dan akhirnya ia berpihak kepada kita. Maka kita ada dana untuk kita menterjemahkan impian kita kepada satu keadaan yang realiti. Ini yang apa berlaku 4 tahun. Datuk Tinggi, Datuk Tinggi meletakkan Sarawak maju sebagai negeri maju by 2030. Apa cabaran utama selain pada keuangan yang dihadapi setakat ini? Saya rasa kita tidak ada mempunyai banyak halangan, hanya respon. Sama ada rakyat itu dapat menerima satu lonjakan yang begitu tinggi dalam kita mengubahkan ekonomi kita. Maka apabila saya lancarkan digital ekonomi, banyak orang agak skeptikal. Tetapi saya yakin bahawa kalau tidak dicoba, kita tidak tahu. Dan saya mempunyai keyakinan, confident tinggi bahawa rakyat Sarawak lambat laun akan dapat memahami konsep ini. Jadi ini saya rasa tidak menjadi satu kekangan yang besar. Tetapi kekangan yang agak besar lihat saya ialah untuk meletakkan alat, aset bagi kita mengubahkan ekonomi kita dan juga kedudukan masyarakat kita. Sebab itu digital infrastructure itu jadi masalah. Kerana ia mengambil masa, keduanya kita hendak membangunkan dia punya menara. Ketiganya kita hendaklah seiring dengan teknologi yang terkini. Sekarang ini mungkin tidak banyak berkait dengan fiber optik. Ia banyak berkait kepada clouding. Dan cloud punya teknologi sini berubah begitu cepat. Dan maka ini kekangan kita dari sudut aset. Tapi saya rasa setakat ini apabila saya menubuhkan SMA, maka kita ada pengkhususan dalam kita hendak mencarikan aset ataupun device dan teknologi yang baru bagi kita memperkenalkan digital ekonomi ini. Kalau dari sudut konsep kefahaman, saya fikir anak Sarawak boleh. Baru-baru ini kita nampak sebuah syarikat dari Sarawak telah memenangi jadi champion sudut kebangsaan dari sudut mendapatkan data atas jalan-jalan kita yang rosak, dan jadi champion di peringkat nasional. Dan dari sudut performing art ataupun dari sudut kata orang imajinasi, kita tahu sekolah kita rendah pun menang di Brazil. Ini satu tanda-tanda bahawa kita mempunyai talent. Hanya kita tingkatkan talent ini yang akan memberikan kepuasan dan juga return kepada perubahan ekonomi kita. Baik, Datuk Tinggi, apa aspirasi untuk tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang?
Memang kita telah, saya terasa 2017 hingga 2020 prinsip dan konsep pembangunan telah saya buat. 21-25 ialah untuk kita melaksanakan semua ini. Termasuklah jalan raya, bekalan elektrik, bekalan air. Sebab itu saya nampak bahawa kita punya SARES sangat berkesan, dan mengikut angka-angka yang telah diberi kepada saya oleh SEB, mungkin kita boleh cover bekalan elektrik ke rumah panjang ke kampung pada tahun 2023 daripada 2025 disebabkan teknologi yang ada sekarang ini. Jadi bermakna begitu juga dengan bekalan air yang saya nampak 20, 23, 24 telah kita laksanakan. Kalau ini asasnya sudah ada, bermakna masyarakat di luar sana yang berkecimpung di dalam apa juga sektor pertanian ke, pelancongan ke, perkhidmatan ke, mereka dapat memainkan peranan dalam perubahan ekonomi kita. Jadi 2021 ini adalah tahun yang pertama kita melaksanakan semua projek ini hingga ke tahun 2025. Di samping itu juga pada masa yang sama kita menyediakan tenaga kerja dan juga talent development kita. Dan akhirnya di antara 25 ke 30 kita menuju ke apa yang telah kita impiankan. Dengan perancangan tersebut mungkin 20-30 itu lebih awal daripada yang di... Saya tak berani cakap because saya rasa kita jangan terkebur. Tetapi kita hendaklah rancang dan bijak. Dan saya nampak bahawa kalau kita rancang dan bijak ini, mungkin ia lebih awal, dan juga mungkin juga ekonomi Sarawak menjadi epicenter kepada negara Malaysia. Sebab resource kita ada, talent kita ada, dan bermakna kalau ini sudah menjadi satu daripada tarikan, pelabur akan datang, dan pelabur melihat kawasan di mana mereka boleh mengeluarkan barangan yang boleh juga diterima oleh pasaran di kawasan ini. Jadi kita punya location just strategic. Dan kalau kita mempunyai dasar yang sedemikian, pelabur akan datang automatik. Dan apa yang perlu sekarang ialah dengan kerjasama di antara talent development kita dengan institusi pengajian tinggi dan juga pendekatan kita, saya sangat yakin bahawa kalau Sarawak boleh menarik minat pelaburan dan kita menjadi satu kawasan di negara Malaysia yang boleh mengembangkan ekonomi negara. Jadi untuk memungkinkan itu tercapai, apa nasihat atau seruan Datuk Tinggi kepada rakyat Sarawak khususnya golongan muda? Satu ialah kita mesti mempunyai kestabilan politik kita yang kukuh. Ini satu. Kalau tidak ada kestabilan politik, akan mewujudkan suasana di mana orang sangsi dengan tempat kita. Bermakna kestabilan politik itu mesti ada. Nombor dua, generasi muda pula mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang yang baru. Sekarang ini saya rasa sudah mula berlaku. Sarawak Metro yang akan membangunkan LRT kita, public transport. Kita telah banyak anak kita Sarawak yang bekerja di luar negara, luar pada balik sudah. Kalau kita tidak ada pendekatan untuk menaikkan taraf public transport, mereka ini akan tidak datang. Tidak datang. Nombor dua, Petrochem. Banyak anak kita yang bekerja dengan Petronas, dengan Shell, balik bekerja di Petrochem. Dan juga ketiganya, saya nampak pertanian kita pun menarik mereka yang dalam bidang-bidang yang lain. Kerana dia nampak bahawa
pertanian kita adalah satu sektor ekonomi yang memberi pulangan yang besar. Jadi bermakna kalau sistem ekonomi sudah meningkat, bermakna orang yang tidak bekerja di Sarawak kerana sistem kita bawah, dia tidak dapat bekerja dengan keadaan ekonomi begitu. Tapi kalau kita naikkan ekonomi kita, mereka akan balik untuk bekerja di Sarawak. Dan kalau pelaburan asing pula datang, umpama jadi digital ekonomi, kalau kita dapat menarik data center ke sini, kita tentu sekali mereka yang ada latar belakangkan cyber analitik, data analitik, programmer akan balik kerja kan. Begitu juga kalau ini berlaku, kita punya sektor perbankan akan naik. Mereka akan juga balik. So bermakna in short lah, apa yang perlu ialah ekonomi yang moden. Dan ini akan memberikan peluang kena orang muda. Kena orang muda, dia punya pelajaran lain daripada kita dulu. Jadi saya nampak inilah masa yang begitu cerah. Dan yang satu, kalau cakap mengenai dengan kestabilan politik, mesti ada kefahaman yang baik antara masyarakat berbilang kaum, berbilang agama. It's a question of sharing. It's a question of sharing and benefit to be given to all. Itulah saya rasa my motto lah. Sarawak for all for Sarawak. Yang ini motto kita. Kena ini untuk orang anak Sarawak. Datuk Petinggi, selepas Sabetro, Petrochem, DWS, mungkin ada berita baik untuk rakyat Sarawak selepas ini. Apa lagi yang akan dimiliki oleh rakyat Sarawak? Yang sekarang ini saya masih sedang memikir ataupun nak melaksanakan connectivity di luar bandar. Kerana kita berkendakkan connectivity itu ada di peringkat sekolah luar bandar dan juga di masyarakat kita. Sekarang saya ada mempunyai cara baru dan terlalu awal untuk saya mengumumkan hari ini. InsyaAllah saya akan umumkan dalam masa dekat ini. Ini akan memberikan satu keadaan di mana saya rasa kawasan-kawasan yang dikenal pasti dapat mempunyai wifi ataupun jaringan internet di luar bandar. Dan kalau ini berlaku, saya rasa untuk mulanya dan ia akan berkembang. Ini akan berlaku dalam masa 2021 ni. 2021 ni. Tahun ini. Dan yang itu akan memberikan satu keadaan masyarakat boleh melihat apa yang sedang berlaku. TVS ini adalah usaha kita untuk memberi peluang kepada mereka yang ada pelajaran di dalam mass communication dan juga performing art. Dan ini boleh melonjakkan kegiatan kita dalam sudut performing art, budaya, seni. Kerana kita juga ada talent dalam budaya dan seni. Apa yang patut kita buat ialah framework tu ataupun platform untuk kita melonjakkan ekonomi kita. Kerana pada hujungnya ialah politik ini digunakan untuk memperbaiki masyarakat. Baik, Datuk Tinggi. Di sebalik segala usaha untuk meningkatkan, melakukan perubahan, transformasi dari segi ekonomi, sosial dan sebagainya, kadar kemiskinan kita masih lagi dalam lingkungan 16%, right? Betul. So, what are your concrete efforts to address the issue in urban poverty and rural poverty in Sarawak? You see, poverty, kalau you nak argue ataupun melihat masalah poverty ini, ia berpunca kepada apa? Ia berpunca kepada tidak adanya ilmu. Kalau you tak ada ilmu, you miskin ilmu, you akan miskin. Tetapi kalau you dapat memberikan ilmu, ilmu itu akan mengubah nasibnya.
Jadi apa tekanan kita ialah dari sudut ilmu pengetahuan pendidikan. Kalau masyarakat itu miskin dan kita tumpukan kepada soal pendidikan daripada anaknya, termasuk bapaknya, through training, saya rasa poverty won't be there. Sebab itu saya masih lagi berpegang dengan falsafah Cina. Kan, jangan memberi ikan tapi ajar mereka mengail ikan. Kalau kita nak mengubahkan kemiskinan ini, banyak cerita-cerita di seluruh dunia kita baca, orang yang miskin jadi kaya sebab dia ada ilmu. Jadi kalau kita ni nak tukarkan masyarakat kita, saya rasa sebab itu infrastruktur ni perlu. Kalau tidak pun dia keluar daripada rumah dia tengok, ini satu perkara baru. Kalau dia ada jalan, dia boleh keluar daripada rumah. Tapi kalau dia dalam rumah, dia rasa dia champion dalam rumah. And then orang katakan, jago kampung. Kita tak boleh jadi jago kampung. Bermakna, orang miskin ini, kalau anak dia bijak, hidup akan bertukar. Tapi yang penting pendidikan. Nombor 2 ni, dana untuk mendidik. So, makna kita terpaksa cari dana untuk menambah beasiswa dan juga pinjaman kepada mereka ini yang harus kita tingkatkan. Jadi kita di Sarawak, kita ada beberapa institusi pengajian. Kita gunakan ini untuk kita mengubah nasib orang kampung. Dan orang kampung pula, saya lihat bahawa kalau akses dia ada, dia boleh mengubah. Kemiskinan ini dari pandangan saya adalah berpunca daripada kapasiti dan juga ilmu itu. Saya cakap over 5 years or 10 years. Kalau 5 years dia sudah katakanlah form 1 tu dia dah form 5. Kalau dia masuk universiti 3 tahun lagi, by 8 years. Kalau dia ada ilmu yang cukup, sudah nanti keluarga akan berubah. So by 2030, we should be able to eliminate. I have a feeling not eliminate, kerana definisi kemiskinan ni banyak. Adanya poverty, urban poverty. Adanya miskin daripada ilmu. Ada pula miskin disebabkan malas. Because nampak saya is metrik. Dia satu metrik. Tetapi asalkan mereka ada pekerjaan, ada pendapatan. Because very subjective. You see, saya selalu argument saya secara ekonomi, poverty, miskin kalau you tidak ada aset. Tapi kalau you ada aset, adakah you ditarif sikit? Kerana dalam buku account, you must be asset liability. Kalau you dari sudut itu, cash you tak banyak, tapi you ada tanah. Can you define that as a poverty? So very subjective. Kerana orang kampung setidak-tidaknya ada sebidang tanah. So kalau tanah itu you monetize it, mana this is their value. Kenapa dia miskin? Dia tak ada cash. Kenapa dia tak ada cash? Tanah tidak diusahakan. Tapi kalau dia ada ilmu, dia gunakan tanah dia, aset dia, akan memberikan pendapatan kepada mereka. So dari sudut perspektif ekonomi ini, kita terpaksa melihat secara menyeluruh. Sebab itu saya kata pertanian kita mesti pertanian moden. Setidak-tidaknya anak dia tahu IoT dan dia guna hidroponik, dia guna fertigasi, that is income to them. Jadi ini pada asasnya pulang pada ilmu lah. Kalau kita ada ilmu. Kerana itu Datuk Petinggi memberi tumpuan lebih kepada usaha membina generasi baru yang berilmu. Ya. Sentex, Ya. sekolah terbang. Ya, saya itu. Sentek kita bangunkan. Lepas itu institusi kita alhamdulillah
ICAT kita sudah naik taraf kepada University College. Bermakna you dah setaraf. Umpamanya hari ini saya bersama dengan Persatuan Orang Pekak. Saya kata orang Pekak, dia nak ambilkan ada yang nak train jadi video shooting. Saya kata you must have certification. Tak boleh buat training begitu aja. Kerjasama dengan ICAT. Dan once you got certification, then employer boleh ambil orang Pekak. Kerana dia ada talent. Bermakna ini menyeluruh. Jadi bagi saya, dasar sosial, dasar ekonomi dan juga dasar politik kita intertwine. Bergantung satu sama lain. Integrated. Saya yakin kita boleh. Kerana umpamanya yang menang di Brazil tu, dia menang di Brazil kan? Brazil. Very simple. Cerita tu very simple. Tapi kreativiti dia ada budak tu. Datuk, tahun lalu sepatu sambutan ulang tahun ketiga sebagai Ketua Menteri, Datuk telah melancarkan Sarawak Aku Sayang. Jadi bagaimana Datuk melihat perkembangan program tersebut menyeluruh kepada rakyat? Ya, saya nampak Sarawak Aku Sayang ni sebenarnya kita rakyat Sarawak hendaklah melihat apa yang ada di negeri kita dan bagaimana kita hendak membangunkan negeri kita. Umpamanya dasar ekonomi digital, waktu kita menghadapi COVID-19, kita nampak kita dah bersedia secara spontan mengendalikan ataupun menghadapi masalah ekonomi masyarakat kita, bekerja online, bayaran online, semua online. Ini bermakna konsep Sarawak Ku Sayang ini termasuklah bantuan kita, termasuklah pembangunan luar bandar kita dan juga pembangunan dalam bandar. Dalam bandar ini pembangunannya ialah asas public transport dalam bandar. Kerana kita boleh bangun perumahan. Dan perumahan pula dasar kita sekarang ini, orang boleh meminjam untuk membeli rumah daripada mortgage, interest 1% je. Mana ada negeri mempunyai itu? Kita dah. Jadi kita bangunkan umpamanya di Sibu, kita bangunkan di Kemunyang cara baru. Dan oleh sebab kita ada dana sedikit, jadi kita gunakan itu untuk bantuan dalam kita menyediakan perumahan yang dapat dibeli dan mampu oleh masyarakat kita yang berpendapatan rendah. Jadi ini satu daripada usaha Sarawak Ku Sayang. Kita sayang dengan masyarakat kita. Brandingnya cukup bangunkan. Okey, Datuk Tinggi, berdepan dengan COVID-19 tentu suatu yang amat mencabar. So what's the lesson learned sebagai pemimpin dan bagaimana melangkah ke hadapan ketika kita nak memastikan Sarawak ini tu selamat? Sebab itu saya rasa kita mengendalikan masalah kita jangan tergopoh-gopoh. Kena you must expect something which you don't expect. Bermakna apabila you melaksanakan beberapa pendekatan yang hendak kita lakukan, kita mesti ada juga senario di mana kita, kalau ini berlaku secara tidak disangka, apa you nak buat? Umpamanya pandemik 19 orang tak sangka. Tapi alhamdulillah waktu pandemik datang kita pun sudah ada sedia. Kita ada satu persediaan seolah-olah kita rasa pandemik akan datang. Sebab itu apabila saya mengambil alih daripada Tok Nan, saya rasa Sarawak must be a bit in terms of dependency tu, jangan tergantung orang lain sangat. Kita sendiri yang jaga. Apabila pandemik kita datang, kita nak usahakan supaya rakyat kita protected.
Mula-mula rakan kita di Semenanjung kata, this is our national policy, you have to follow, including quarantine. Saya kata tidak, kerana dalam pembelaan kata, di bawah infectious disease adalah autonomi. Kita boleh menggunakan kuasa kita untuk melaksanakan kuarantin mengikut keadaan kita. Apabila kita rujuk kepada itu, jadi kita on our own. Sebab itu kita boleh laksanakan kuarantin 14. Kita yang menentukan, bukan KL. Walaupun pada dasarnya memang begitu. Jadi kita kata keadaan Sarawak berkendakkan kuarantin, special kuarantin. Kita gunakanlah kuasa kita yang ada. Sebab itu saya kata tadi, you must also prepare the unexpected. Tapi you tengok di mana strength you. Jadi Alhamdulillah ketika ini kita kata orang bolehlah sedikit mengawal. Sarawak mendapat pujian daripada Ketua Pengarah. So what's your comment on that? We are trying our best. Kita ucap terima kasih lah. Tapi sampai sekarang pun kita hendak menggunakan kuasa umpamanya antara 1 Januari hingga 7 Januari. Kita ada 170 parti. Ya. 170. Mana datang? Dan kita ada operasi benteng. Jadi saya kata mintalah sebab benteng ini bawah pusat, kita mintalah kesempatan kita bergerak lebih aktif lah supaya kita dapat menahankan mereka selepas mereka keluar daripada border. But di pada border ini kita ada benteng dan kita tahu border itu panjang. So saya berbincang dengan mereka, mereka kata dia kendakkan aset. Setidak-tidaknya motosikal untuk pergi ke jalan tikus. You see? And who is going to buy the asset? So saya kata, bolehlah Sarawak akan bantu beli motosikal. Berapa banyak? Dia tadi sebut lebih kurang 10 ke 12 buah. Baik. Motosikal scrambler. Apart from the instrumen kerajaan ini, bagaimana peranan rakyat untuk membendung ini? Tapi kita rakyat Sarawak terima kasihlah. Saya rasa sangat very responsible lah. Mereka pun menjaga diri mereka. Yang kita ada ni semua import. Tapi orang Sarawak saya tengok pakai mask, dia pakai mask. Nampak otomatik lah budaya dia. Saya nampak saya ucap terima kasihlah kepada rakyat Sarawak. Betul tinggi cakap tentang COVID-19. Semalam pengurusi SPR berkata bahawa Sarawak boleh mengadakan pilihan raya. Ia pun COVID masih melanda. Ya. Sikit. Saya pilihan raya, you got no option. Kena term kita dekat habis. Dan kalau Election Commission kata boleh bersedia, saya serah pada mereka. Baik, what are your main concerns, Datuk Tinggi, leading GPS to the state election, which is your first? What's your main concern? Kita mudah-mudahanlah kita melihat masa depan kita. Rakyat akan menilai apa yang telah kita buat dan juga apa impian mereka untuk masa depan. Dan saya insya-Allah di bawah kepimpinan saya transparent dan juga saya menekankan kepada rakyat dan Sarawak dululah untuk kita membangunkan negeri kita. Memang kita akan menghadapi, kita dalam amalan demokrasi memang sudah tentu ada mereka yang juga berhak untuk bertanding di kepilihan raya dan saya serah kepada rakyat. Hanya janganlah Sarawak terumbang ambir. Kerajaan mesti kerajaan kuat. Kerana yang rugi ialah rakyat akan rugi. Dan alhamdulillah sekitar ini kita pun telah membantu kerajaan pusat supaya stabil. Sebab itu kita bukan ahli PN, tapi kita menyokong kerajaan, kita kena negara berkendakkan kerajaan.
Walaupun ketika ini agak masih ada masalah, saya serah kepada mereka. Tetapi apa penting ialah Malaysia sebagai sebuah negara yang bersatu dan juga yang membangun, yang mesti menuju ke arah masa depan yang baik untuk generasi Malaysia yang baru. Dalam konteks ini, biarlah kita Sarawak jaga kita negeri Sarawak dengan kekuatan kita yang ada, dengan kekuatan resource kita yang ada, dan saya nampak bahawa apa yang perlu ialah apabila Sarawak mempunyai sistem pentadbiran dan juga ekonomi yang mantap, maka ia akan menjadi satu tarikan di dalam kawasan ini. Ini harapan saya. Datuk Tinggi, kalau ditanya satu soalan ini, diberi pilihan raya sendiri ataupun pilihan raya serentak, satu pilihan. Saya tak tahu, saya serah kepada apa yang berlaku di Semenanjung lah. Tapi kita memang tetap, kita sudah ada masanya. Jadi telah diberitahu bahawa dalam pilihan raya pada yang akan datang selepas waktu COVID ini, kebanyakan kempen dilaksanakan secara maya. Jadi bagaimana Datuk Tinggi melihat keadaan Kita ikutlah SOP. Kita mesti ikut SOP. Dan bagi kami dalam GPS, kami yakinlah. Kerana rakyat akan menentukannya. Apa asas keyakinan bahawa GPS akan mendapat sokongan rakyat? Satunya ialah rakyat berkendakkan kestabilan. Nombor duanya ialah dasar-dasar sosial dan juga ekonomi yang boleh menjaminkan masa depan. Yang ketiga ialah yang penting perpaduan di kalangan masyarakat berbilang kaum, berbilang agama. Itu saya fikir sangat penting, tiga ini. Dan insya-Allah kami dalam GPS akan menawarkan itu sebagai dasar asas. Apa pentingnya mandat ini untuk Datuk Petinggi sendiri? Saya tidak ada kepentingan sendiri. Sebab itu banyak orang kata ini mandat Adnan. Saya kata betul. Tapi saya adalah tim Adnan. Dan bermakna kalau mandat ini pun bukan mandat saya. Mandat rakyat Sarawak. Saya pemimpinnya, saya memimpin, dan sebenarnya rakyat akan memberi mandat kepada rakyat Sarawak sendiri untuk menuju ke arah tahun 2030. Setidak-tidaknya sudah ada tanda-tanda rakyat kita melihat dasar ini dapat diterima apabila mereka melihat profesional kita sudah balik dan tahap ekonomi kita akan meningkat kepada tahap ekonomi yang moden dalam era yang moden dalam suasana global. Saya nampak kita sudah menuju ke arah sedemikian. Kita punya pandangan lah. InsyaAllah lah. Jadi menjelang pada pilihan raya ini Datuk Petinggi. Datuk Petinggi bercerita tentang generasi baru, orang baru. Dan agak-agaknya bagaimana Datuk Petinggi melihat calon-calon baru belakang orang muda dalam GPS. Itu akan saya tentukanlah bila masa sampai. Okay, the last question Dok. Tahun ini Datuk Petinggi akan berusia 71 tahun dengan segala curahan idea pembangunan yang dibawa. Jadi bagaimana Datuk Petinggi ingin diingati selepas ini? Oh, saya tidak ada, as I said, saya tidak ada something personal lah. Apa saja yang saya ada, saya sumbangkan kepada negeri. Itu terpulang pada mereka untuk melihat, menilai sumbangan saya sebagai Ketua Menteri ataupun sebelum itu menjadi Menteri biasa. Kita mesti tahu apabila saya di Menteri Industri, saya Menteri yang pertama yang membawakan pelaburan ke Sarawak, termasuk apa yang berlaku di Samajaya dan juga di Kemenar Bintulu dan juga di Sejingkat. Lepas itu saya ditukar ke tourism dan saya cuba waktu itu untuk menggerakkan tourism hingga kita direct flight ke Perth dan juga ada direct flight ke Germany.
Nah, lepas tu Mas ada masalah. Tapi ketika itu saya nampak tourism kita dapat menyelah sikit. Lepas tu saya tukar kepada housing. Apabila perumahan, satu kawasan yang mati, orang kata mati segan, hidup segan mati tak mau, Sibujaya.